Sedap, sedap. Live, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Sadaqallahul azim. Para penonton yang mati sekalian, malam ini adalah malam yang ke-15 Ramadan. Malam yang ke-15 Ramadan, alhamdulillah kita sudah pergi kepada fasa yang kedua. Fasa yang pertama, awaluhu rahmah. 10 hari yang pertama itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita carry forward rahmat, campur sekarang ni 1/3 yang kedua ialah awsatuhu maghfirah. Peringkat yang kedua ini pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tuan-tuan diampun, saya diampun, anak diampun, isteri diampun, suami diampun. Yang pentingnya mak dan ayah diampun, mertua diampun, seluruh umat diampun oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tuan-tuan dan puan ya, malam ni kita bincang alhamdulillah tuan-tuan satu tajuk yang sangat-sangat jarang dibincangkan barangkali, tapi patutnya segar. Di kepala umat Islam, tuan-tuan dan puan, tajuk ini mesti segar. Zaman Nabi segar, zaman sahabat segar, zaman tabi'in segar, dan zaman kita pun seharusnya tajuk ini begitu segar. Apa dia tajuknya? Berkaitan dengan dakwah. Bahagian mana yang dakwah kita nak tengok pada malam ini? Liku-liku seorang da'i. Liku-liku seorang da'i. Kita bentangkan penonton insya-Allah 2 orang da'i. Satu orang tuan-tuan ada sikit masalah teknikal, rasanya dia akan muncul sebentar lagi, dan kita mula dengan seorang dadu. Yang orang ni ialah namanya DRSM. DRSM tuan-tuan insya-Allah ya, seorang yang banyak tuan-tuan dan puan, kalau nak sebutkan tentang pendakwah tuan-tuan, inilah pendakwah tuan-tuan. Practitioners at the conceptual level, practitioners at the action level. Action level tuan-tuan, action level. Jadi maknanya dalam dakwah ni bukan kita hanya nak bercakap-cakap begitu saja tapi kita tak turun. Bukan saja tak turun tuan-tuan, kita tidak mendedahkan diri kita kepada umat. Bukan saja tak mendedahkan diri kepada umat, kita menjangkau umat. Jangkau tuan-tuan, sejauh-jauh pandangan, sejauh-jauh mata memandang kita menjangkau. Membawa apa tuan-tuan? Membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi tuan-tuan insya-Allah ya, saya malam ni tuan-tuan seronok, saya sangat seronok tuan-tuan. Yang pertama sekali jumpa dengan kawan saya ni, yang kedua berjumpa dengan orang Ipoh, sekejap lagi dia akan appear, nama dia Zul Yahya tuan-tuan. Dua-dua orang ni tuan-tuan adalah manusia seni. Dua-dua orang manusia seni. Siapa yang tak kenal DRSM tuan-tuan? Aku anak Malaysia, tuan-tuan puan. Tapi sudah digerundamkannya dengan lirik-lirik baru tuan-tuan. Lirik-lirik baru sesuai dengan sifat baru, personality baru, dengan idea baru, dengan pemikiran barunya tuan-tuan dan puan insya-Allah. Jadi saya sebagai permulaan agaknya dalam 3-4 minit sebagai permulaan untuk mukaddimahnya DRSM kalau boleh DRSM dapat memukadimahkan kepada para penonton. Ribuan para penonton ni, ribuan sedang menyaksikan, nak tengok tuan-tuan. The practitioner dakwah, pendai-pendai practitioner di depan mata mereka sekarang ini, iaitu DRSM, dan sebentar lagi insya-Allah Zul Yahya mungkin setelah dapat diperbaiki soal teknikal itu akan bertemu dengan kita sebentar nanti. Untuk DRSM, saya minta dia memukadimahkan kepada tajuk liku-liku seorang dai. Sila Dr. Sam. Terima kasih Dato'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Dato', masya-Allah, terima kasih sudi jemput saya yang tak ada apa-apa ni, yang dina-dina dalam program Dato' yang masya-Allah. Yang hampir yang dah ke berapa Dato'? Yang dah 15 hari Dato'. Dato' program dah masuk dekat 60 hari dah, dekat 60 hari dah. Kita mula 18 hari bulan Mac. 18 hari bulan Mac. Oh, masa time lockdown tu. Mula-mula PKP, mula-mula PKP. Masya-Allah. Ini dah kena masuk dekat 60 hari dah, dekat betul. Dah. Betul. Allah. Syabas dah Dato'. Allah. Banyak belajar pada Dato' ni. Jadi sebenarnya tuan-tuan yang mulia, nama saya sebenarnya Salim bin Ibrahim. Dikenali sebagai
di RSM. Dulu di RSM ni maknanya 2 rakaat selesai all masalah. Tapi alhamdulillah sekarang dapat baru punya dekat Datuk. Di RSM ni sekarang ni dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam save all mankind. Allah. Masya Jadi Allah. alhamdulillah Masya Datuk, Allah. sebenarnya saya ni memanglah Datuk tadi up saya ni, saya Allah takut dah Datuk. Sebenarnya memang ni kita ni memang tak layak lah nak buat kerja ni, kerja dakwah ni. Tapi Allah Allah. Taala dah dengan kerahiman dia dah pilih kita sebagai umat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang terakhir. Umat yang begitu special sekali. Umat yang mana datang akhir di akhirat besok akan diharamkan umat terdahulu untuk masuk dalam syurga selagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tak masuk syurga dulu. Masya Datang Allah. akhir, Datuk, kita ni datang Ya, akhir, ya, ya. tapi di akhirat besok kita lah mula-mula sekali masuk syurga. Allah. Allah, 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 Allah. Allah. Masya Allah, So, Allah, Allah. jadi apa yang kelebihan pada kita ni pada umat-umat yang terdahulu? Sedangkan umat terdahulu, dia orang punya ibadat, Masya Allah. Dia punya zikir dia bercahaya-cahaya sampai ke Allah. langit. Kita hari ni zikir kita Allah, Allah, Allah. Nak tengah malam tu, kalau tengah gelap tu, bercahaya juga keluar. Cahaya handphone pula keluar. Astagfirullahaladzim. Itu pun Allah bagi ke Allah sebaik-baiknya umat. Gelaran kita ni Allah puji kita lah. Sebaik-baiknya umat. Jadi sebaik ni mestilah ada kerja dia. Jadi nak tak nak inilah kerja dakwah ni lah. Sebenar ni kerja dakwah ni kerja kita yang sebenarnya Datuk. Yang lain tu yang kerja kita sebagai profesi kita, tak kisahlah apa kita pun, itu kerja kita untuk sempurna untuk hidup kita. Tapi kerja kita sebenar ni kerja dakwah ni. Allah. Kenapa kita kena buat kerja dakwah? Kenapa dengan kerja dakwah ni, pertamanya dengan dakwah ni untuk bina iman kita. Untuk kita ni, untuk kita. Sebab itulah kesannya pada sahabat-sahabat kan, dengan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, dalam tarbiyah mereka dengan apa, dengan dakwah ni, dengan hari-hari mencerita tentang kehebatan Allah. Allah lah Rabb kita, Allah lah yang jadikan kita, Allah lah yang bagi segalanya. Setiap keadaan Allah datang daripada Allah. Kalau hari ni kalau kita tengok dengan wabak ni pun, ini pun daripada Allah juga kan. Jadi kita semua nak kena kembali pada Allah. Jadi inilah kita kena syukur dengan banyak kita cakap tentang kehebatan Allah. Maka dengan itu Allah akan masuk dalam hati. Kita kenal Allah, baru kita kenal Allah. Maka dengan kita kenal Allah, baru kita mudah untuk nak mentaati perintah Allah. Macam seorang bayi air. Seorang bayi, ayah dia mula-mula kenal kepada bayi itu siapa dia ayah dia. Ada cakap ni abah. Jadi bayi itu kenal kepada abah dia. Siapa bapak dia. Kan? Bila dia dah kenal bapak dia, maka mudah dia nak ikut apa segala arahan bapak dia. Jadi ini dengan dakwah ni hari ni, untuk kita nak hari-hari cakap pasal Allah, untuk kita kenal siapa tu Allah. Allah lah Rabb kita. Allah yang jadikan kita. Allah yang bagi rezeki pada kita. Allah yang bagi sihat pada kita. Allah. Jadi bila kita dah ada Allah. Jadi inilah kesannya dakwah. Bila kita hari-hari buat dakwah, jadi mula dia akan timbul kekuatan pada kita untuk kita buat mentaati segala perintah Allah. Mentaati segala perintah Allah dan bawa kita kehidupan kita mengikut cara yang Allah kendaki. Cara yang Allah kendaki ialah cara siapa? Cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan hari-hari kita buat dakwah, Datuk, itulah hari untuk diri kita sendiri. Bukan untuk orang lain. Sebab apa nak bagi hidayat ni bukan kita yang boleh bagi hidayat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sendiri tak boleh bagi hidayat kepada saudara dia. Tapi dia terus buat dakwah juga. Macam sahabat-sahabat juga terus buat dakwah untuk apa? Nak bina iman yakin kita. Hari ni banyak kita salah yakin. Apa kita buat yang yakin? Atau Wisma pula jadi yakin. Wisma yakin. Bangunan ya. Batu-batu jadi yakin. Batu-batu jadi yakin.
Lepas tu hospital buat tawakal lah. Allah. Kan. Apa baguslah nama-nama tu korang-korang ingat pada kita kan. Sebenarnya kita ni nak yakin kepada Allah lah yang berkuasa. Selain pada Allah tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa. Satu dunia, satu manusia pun nak buat sesuatu pun, kalau Allah tak izin, tak akan terjadi. Allah. Kalau manusia nak buat pun, kalau manusia dengan izin Allah, Allah akan jadi. Masya Allah, Masya Allah. Satu daun nak jatuh dekat Amazon, dekat apa ni hutan belantara tu, satu daun jatuh pun tu itu pun dengan izin Allah SWT. Allah. Jatuh pun dengan pengetahuan Allah SWT. Allah. Masya Allah. Jadi Datuk, bila hari-hari kita cakap benda perkara ni, dia akan dapat, kita akan dapat apa? Hati kita akan rasa kehebatan Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ni tak ada apa, Datuk. Tak ada apa. Kita ni sebenarnya la haula wala no. Hatta kita nak bergerak jangan tangan kita pun ni pun semua dengan izin Allah. Allah. Jadi kita nak kembali kepada Allah, jadi masa kenal Allah, dapat Allah selesai segala masalah kita. Okey. Dia hari ni Datuk, dia berbeza kau. Kalau kita takut dengan satu orang, kan, kita akan jauh pada satu orang. Tapi bila kita takut dengan Allah, kita akan rapat lagi dengan Allah. Allah. Itu yang hebat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Abang Sam, sebelum kita lanjutkan ni, elok juga ya. Pasal kita nak cerita di liku-liku tuan-tuan. Tuan-tuan mesti nak dengar sikit. Kalau kita katakan looking back, you know. Kita ke belakang sikit. Kita belakang sikit. Saya yakin para penonton, bila saya perkenalkan tadi DR Sam, lagu Anak Malaysia misal tuan-tuan sudah tengok. Ini 15 tahun, 20 tahun dulu. Ini cerita 15 tahun, 20 tahun lagi. Macam mana daripada Anak Malaysia, seorang artis, seorang seni, tiba-tiba menjadi cerita tentang kebesaran Allah, segala-galanya Allah. Nombor 1 ialah Allah, nombor 100 ialah Allah, nombor 1000 ialah Allah, seluruhnya Allah. Tuan-tuan tuan-tuan tengok dia punya framework, the mind berbeza. You know, the fikrah totally berbeza tuan-tuan dan puan daripada menyanyi lagu Anak Malaysia dan sebelumnya dengan tuan-tuan dan puan insya-Allah atas usahanya maka masuklah Cahaya Hidayah. Cahaya Hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kita usaha Allah yang jatuhkan hidayah. Allah yang turunkan hidayah. Sebelum tu kalau di Arsam boleh cerita sikit kita toleh ke belakang sikit. Masa sebelum didedahkan dengan dunia dakwah. Sebelum. Boleh tak terangkan sikit dalam masa 5 minit begitu what were you before you got into the world of dakwah ni? What were you before? Seperti mana orang semua tahu dulu, saya ni seorang penyanyi lagu reggae kan. Jadi sebagai seorang orang seni dalam kerjaya saya, memang kita semua ni nak berjaya. Kan? Mencari apa erti itu kejayaan. Jadi nak berjaya lah dalam kehidupan. Bila tengok orang ada kereta besar, kita pun nak ada kereta besar. Nak tengok orang ada rumah besar, kita pun nak rumah besar. Tengok orang punya bini besar, kita pun nak bini besar juga. Itu. Makna kita nak mencari erti apa tu kejayaan. Kan? Jadi itulah dengan mencari kejayaan itu, maka tiba-tiba satu hari tu datanglah 4-5 orang kat rumah saya tu. Mereka ni sebenarnya orang dakwah lah dia datang. Tapi mereka mengenalkan diri mereka tu, mereka beritahu mereka ni orang masjid. Mereka cakap orang dakwah, mereka ni orang masjid. Jadi saya ni, kita nak mencari kejayaan, tiba-tiba datang pula orang ni yang beritahu marilah datang ke masjid, beritahu tentang kejayaan kita sebenar dalam perintah Allah, ikut cara Nabi. Jadi saya pun fikir, adakah ini yang betul ni, kejayaan ni? Sampai orang masjid datang kat rumah saya ni, ajak jemput saya ke masjid. Jadi saya pun dengan rela hati atas nak mencari tu. Sebab apa dulu tak faham tentang erti kejayaan tu. Sebab kita kadang-kadang kita tengok sahabat Datuk. Dan sahabat beritahu apa? Perompak berjaya mengompak sebuah bank. Kita pun fikir, perompak pun berjaya juga. Kan? Polis pun berjaya merampas
berkilo-kilo dadah dan pengedar dadah pun berjaya melarikan diri. Sini polis pun berjaya, pengedar dadah pun berjaya. Jadi mana satu yang berjaya ni? Apa arti kejayaan yang sebenarnya? Jadi bila saya pergi ke masjid, Datuk, dia orang ni bawa saya pergi masjid. Jadi sebelum dia orang buat majlis tu, seorang tu berdiri beritahu, tuan-tuan yang mulia, sesungguhnya kejayaan kita dunia dan akhirat sejauh mana kita dapat ikut perintah Allah dan bawa kehidupan kita cara Nabi SAW. Tiba-tiba itulah yang saya rasa, Allah, inilah yang saya sedang mencari. Inilah kejayaan yang sebenarnya. Inilah kejayaan yang hakiki. Yang lain tu kejayaan yang sementara je. Tapi inilah kejayaan apabila satu orang dapat taat perintah Allah, bawa cara Nabi SAW, maka Allah janji untuk bagi kejayaan. Bukan setakat kejayaan kat dunia, kejayaan yang untuk yang selama-lama. Kan? Jadi hari ini pun kita tengok faham, kita di dalam bulan Ramadan. Kan, tuan-tuan? Dan kita puasa ni perintah Allah. Bukan perintah kerajaan ke, perintah mak bapak. Perintah Allah. Allah suruh kita puasa. Satu bulan kita taat perintah Allah. Dan kita puasa ni ikut cara dia. Cara siapa? Cara Nabi Muhammad SAW. Jadi satu bulan kita taat perintah Allah. Bawa cara Nabi SAW. Allah janji kita bagi apa? Satu hari raya. Datuk. Kan? Allah. Apa yang seronok pada hari raya? Semua orang akan seronok hari raya. Allah. Dengan pakaian, dengan baru dia, dengan makanan yang sedap-sedap. Semua seronok. Tapi satu hari je. Masuk hari kedua, dah mula dah orang puasa 6. Tapi bayangkan, Datuk, dalam kehidupan kita, kita taat perintah Allah. Pada kita akhir balik, kita bawa cara Nabi, hidup kita cara Nabi SAW. Janji Allah. Bukan setakat bagi kita satu hari. Allah besok akan bagi hari-hari. Tak ada full stop, Datuk. Dekat dunia ni, satu hari full stop je. Tapi besok di dalam syurga besok tidak ada full stop. Hari-hari. Allah. Ya Allah. Jadi Datuk, itulah Alhamdulillah. Bila saya dah mula dah ikut dakwah ni, Datuk. Dakwah ni lah yang merubah saya punya kehidupan. Datuk, kalau Datuk tengok saya, Datuk, mungkin Datuk tak ingin nak buat menantu. Tapi sekarang lah macam Datuk. Allah. Kalau dulu Datuk tengok saya, mungkin Datuk tak ingin nak buat saya jadi menantu. Tapi kalau datang sekarang macam Datuk, ada berani tak? Masya Allah. Bidadari. Daripada langit turun ni. Nak dapatkan Sam ni. Turun ni. Masya Allah. Jadi Alhamdulillah lah. Dakwah ni, dia merubah kita. Jadi saya mula-mula ikut dakwah ni, Datuk. Saya pun terisau juga macam mana ni. Saya ni buat dakwah. Tapi masih lagi menyanyi. Jadi dalam dia orang cakap, tak ada. Kau jangan tinggal menyanyi kau. Kau teruskan lagi. Kan? Sebab apa? Siapa yang nak tarik kau punya peminat-peminat tu? Kau terus buat. Kan? Tapi jangan lupa. Jaga semayang. Jaga buat taklim. Jaga kau punya nisab 3 hari. Setiap tahun kalau boleh bagi masa 40 hari. Jadi saya ikutlah apa yang disarankan. Dan Alhamdulillah Datuk. Pada tahun 1990, saya pun pergi haji dengan isteri. Balik pada itu saya buat satu keputusan yang Allah begitu drastik lah. Saya cakap ini dah cukup lah. Pun time tu pun 1990 tu pun dia punya entertainment industry was down masa tu. Show pun tak ada, apa pun tak ada, kan. Jadi saya pun buat keputusan, okeylah, cukup lah. Kan, saya nak cuba cari yang lain pula. Cari rezeki yang lain. Tak boleh pakai telefon yang lain ke? Jadi saya pun usaha lah yang cara yang lain. Macam-macam lah buat. Macam-macam buat. Tapi Alhamdulillah syukur. Berdasarkan yakin bahawa yang bagi rezeki ni Allah. Yang rezekinya kalau kita kembali pada Allah, Allah akan bantu kita. Kan? Alhamdulillah lah hari ni, Masya Allah. Kan? Saya pun Alhamdulillah tak ada nak komplain dalam kehidupan. Syukur pada Allah. Sebab semua daripada Allah. Kan? Jadi itulah Datuk, ni banyak pelajaran lah saya dapat dalam kehidupan masa dulu. Sebagai seorang artis dulu, memanglah hidup kita dulu, Masya Allah. Bukan nak cakap apalah.
kan, pergi mana semua orang kenal kita, kita pun rasa Masya Allah, kita lah yang terbaik kan. Sampai siapa pun arwah bapak ni sampai, because kami ni daripada arwah bapak seorang pegawai polis. Bukan kita, saya ni bukan daripada keluarga orang seni. Jadi masa dulu bila dia pencen, adalah rezeki sikit. Dia hantarlah saya pergi belajar dekat England. Kita pun pergilah belajar kat England. Pergi belajar kat England, belajar pun tak boleh nak masuk. Jadi mulalah start pergi main tepi jalan masuk. Jadi itulah orang bila balik kawan-kawan dulu semua pergi England, balik semua buat sijil. Kali arwah tengok kita balik ni bawa gitar. Bawa gitar. Jadi orang pun tanya, Datuk, dulu kau pergi belajar kat England, kau belajar apa? Jadi kita pun tak tahu apa nak jawab. Kita pun tiba-tiba Allah bagi kita ilham. Aku ambil ni khusus basketologi. Kata apa tu basketologi? Basketologi. Basketologi apa ni lah. Main muzik tepi jalan Datuk. Main jalanan. Itulah bila balik Malaysia pergi tahun 1973, balik 79 kan. 79 balik tu, bila balik tu mulalah main dekat di pasar-pasar malam, dekat Bangsa, dekat Damansara, dekat Masjid India. Tapi masa tu yalah kita pun buat dekat dekat PJ kan. Itu tiba-tiba bakat saya telah dapat jumpa dengan Ali Bakar. Ali Bakar ni seorang promotor lah. Dia ni kita dulu suami kepada almarhum Datuk Sharifah Aini. Jadi dia lah ambil saya daripada tepi jalan tu bawa atas pentas. Pada pentas tu, jadi alhamdulillah lah itulah mula saya punya career dulu kan. Dan dekat panggung anniversary, first time naik atas stage dekat panggung anniversary Datuk. Malam tu memang artis hebat-hebat Datuk. Malam tu Datuk Jamal Abdillah ada, Datuk DJ Tiff ada. Kita ni main tepi jalan, tiba-tiba naik atas stage dengan orang-orang yang nama-nama. Jadi kita mesyuarat apa yang kita nak buat supaya besok ni semua orang ingat pada kita. Masyuarat. Ni ada dah. Okay. Masyuarat dia cakap okey, kita cuba buat satu gimmick yang besok ni semua akan ingat pada kita. Jadi dia cakap okey, kita baling ayam. Jadi malam tu insya-Allah, Abang Zul dia. Alhamdulillah. Malam tu atas pentas Datuk, saya bawa 2 ekor ayam. Kejap dia besar. Masya-Allah. Kejap. Kita nak settle dengan apa ni? Dengan Zul dulu. Zul. Boleh dengar Zul? Boleh dengar? Boleh. Alhamdulillah. Boleh dengar. Boleh Datuk. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya-Allah. Mendung. Tadi mendung. Suddenly ada cahaya matahari. Ada cahaya matahari, Sam. Allahu akbar. La ilaha illallah. Masyaallah. Bersyukur banyak. Saya sangat-sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah mempermudahkan juga urusan untuk berbual bersama dengan insan-insan yang masya-Allah yang saya muliakan, yang berbahagia, Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali, masya-Allah, insan yang berhati mulia. Sudi mengajak saya berbual, masya-Allah, dan juga kekanda yang berhati mulia Ayanda. Masya-Allah. Masya-Allah, rindu. Allah. Datuk. Ya. Sebelum kes kluster Sri Petaling tu, kami tengah keluar dengan dia. Betul. Okey. Saya call, kita keluar 40 hari. Benar. Jadi 20 Jadi hari. kena jangkitan ke tidak? Kena jangkitan atau tidak? Alhamdulillah. Kena virus. Kita orang kena virus kasih sayang. Virus kasih sayang, masya-Allah. Kasih sayang punya virus. Begitunya kasih sayang punya jemaah Allah. Sampai nak berpisah tu menangis-nangis. Allah, ya Allah. Inilah virus yang paling hebat sekali. Tapi alhamdulillah jemaah kita
seorang pun apa ni Allah tak pilih lah Datuk. Sebenarnya Allah tak pilih. Kan? Masya Allah, Masya Allah. Jadi Okey, positif. apa ni dia Sam tadi semasa kita menunggu, ada soal teknikal sikit para penonton yang mati sekalian, ribuan yang ada ini untuk kita menerima teman daripada Ipoh ni, Zul Yahya. Kita tadi minta Sam untuk memulakannya. Alhamdulillah dia telah memulakannya. Lebih kurang dia memulakannya apa itu dakwah. Apa itu dakwah dan macam mana dakwah itu boleh mengubah hidup seseorang. Nombor dua ialah tentang latar belakang sedikit hidupnya. Sebelum dia menjadi orang dakwah ini, apa dia? Dia menjadi baskers, dia menjadi orang yang main gitar, dia pergi London, tuan-tuan balik, orang buat sertifikat, dia bawa gitar balik. Orang buat degree, dia bawa gitar balik. Tuan-tuan dan puan, akhirnya berjumpa dengan seorang yang dapat meletakkan daripada jalanan, seniman jalanan, diletakkan dia proper staging, di sanalah dengan berjumpa dengan Jamal Abdullah, berjumpa dengan Datuk sebagainya, padahal dia tuan-tuan seniman jalanan. Dan lepas itu tuan-tuan dia mengatakan alhamdulillah atas beberapa tahun dia hidup begitu. Pada tahun 1990 dia mengatakan keadaan seni ketika itu, industri seni ketika itu nampaknya merudum begitu. Dan sebab itu alhamdulillah pada satu masa didatangi oleh teman-teman jamaah tabligh datang berjumpa dengan dia, bercerita tentang dakwah. Dia duduk dalam majlis dan dia tertawan. Apa yang dia tertawan? Dia kata untuk mencapai kejayaan, untuk mendapat kejayaan hanya saja dengan kita mengagungkan Allah, taat perintah Allah dan mengikut lunas kehidupan yang ditunjukkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang menarik dia. Itulah yang menjadi magnetizing him, calling him to the work of dakwah and calling him to the fold of Islam. Inilah tuan-tuan dan puan yang diceritakan sebentar tadi. Okey, kita nak pergi pada abang Zul kita. Alhamdulillah. Tadi tengah buat steamboat ke apa tadi? Allahu Akbar. Tengah duk melayan juga. Dia nasi bajet, mau kena try. Nasi bajet dia memang terbaik jadi. Allah. Dan kalau misalnya okey. Ulam ada. Allah. Ulam untuk sambal. Allah. Sambal, semua sambal ada. Allah. Tuan-tuan kalau pergi siapa yang mengalir ke utara tuan-tuan ataupun pergi ke selatan daripada utara, singgah di Ipoh tuan-tuan, jangan lupa restoran Zul Yahya. Restoran Zul Yahya. Saya dah merasakan steamboat, dia punya steamboat tuan-tuan. Kira-kira tuan-tuan, steam mana pun kalah, boat mana pun kalah tuan-tuan. Sila Zul, kita bagi Zul insya-Allah untuk bagi introduction. Tajuk kita ialah liku-liku seorang dai. Liku-liku seorang dai. Kalau misalnya kita bagikan you free willing macam mana kita nak berikan pendedahan mukaddimah daripada Zul Yahya mengenai liku-liku hidup sebagai seorang dai. Silakan. Masya-Allah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulih karim amma ba'. Pertama dan selama-lamanya saya sangat-sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu taala, empunya kehidupan, empunya kejadian, kerana Allah Subhanahu taala telah pilih saya untuk dapat bersama-sama dengan dua insan yang Allah Subhanahu taala hadirkan kefahaman dakwah, betapa pentingnya hidup menjadi dai ni. Mana ilmu mereka ni Allah hadirkan sangat-sangat luar biasa, dan bersyukur banyak-banyak kerana Allah telah pilih saya untuk bersama dengan dua orang insan yang sangat-sangat hebat. Masya Allah. Alhamdulillah. Okey Datuk, yang membagi Datuk yang berhati mulia, Ayanda Sam, kita pun baru habis keluar 40 hari lepas tu PKP. Masya Allah. Saya bukanlah lahir daripada anak mahat tafiz, anak-anak madrasah. Saya ni lahir dengan sentiasa memerlukan keperluan dunia. Daripada kecil sehinggalah saya menjadi orang yang dikenali. Sibuk dengan urusan dunia. Jadi nak faham tentang dakwah, nak faham apa itu da'i. Masya Allah ketika itu memang tak terlintas sikit pun dalam fikiran saya. Tetapi maha baiknya Allah Subhanahu Wa Taala ini, saya pun tak tahu kenapa Allah pilih saya. Kadang menung kenapa Allah pilih saya ni bukannya baik. Tetapi alhamdulillah ada sikit kebaikan. Kebaikan tu apa? Saya rasa sayang dengan anak-anak saya kat bawah ni. Ni ada kat bawah ni. Tengah rehat-rehat lah.
santai-santai. Allah. Kat surau ni. Kat surau yang ke kanda itikaf sekali. Kita keluar 40 hari tu. Jadi bila ada sedikit rasa sayang kepada anak-anak, dah semestinya lah seorang bapa pasti menyayangi anaknya. Jadi begitu jugalah sifat nurani yang ada pada setiap insan yang bergelar bapa. Jadi perasaan itu telah membuahkan satu kehadiran yang sangat-sangat nikmat. Yang ini Allah hadirkan saya untuk buat kerja dakwah, padahal saya ni bukan ustaz, Datuk. Saya ni bukan anak madrasah, tak membesar dengan kehidupan agama, membesar daripada kecil sehingga hari ini dengan keperluan dunia je. Tetapi Allah SWT maha baiknya dan hari ini diberikanlah sedikit-sedikit atas pilihan Allah SWT tadi tu. Allah fahamkan sikit-sikit dakwah ni untuk apa, apakah kerja dai, dan saya pun banyak belajar daripada sahabat-sahabat yang sama-sama ya Allah kasih sayang macam kekanda yang berhati mulia di ASEM. Saya belajar banyak tentang akhlak, tentang sifat-sifat dai. Jadi masya-Allah, alhamdulillah saya bersyukur banyak-banyak kerana hari ini saya dipilih untuk bersama dengan insan-insan yang hebat untuk mengajar diri, sebenarnya bukan berdakwah nak mengajar, tapi nak mendidik diri supaya lebih disayangi. Kita hari ini nak buat apa pun untuk disayangi. Betul tak, Datuk? Nak ibadah untuk yang kita buat dakwah, jumpa manusia, ajak manusia, peluk manusia, cium manusia, bantu manusia untuk kita disayangi. Bila hidup dah saya hari ini perubahan tu saya dapat sikit-sikit. Bila dulu saya tak faham tentang dakwah, saya tak tahu apa itu dai. Yang saya tahu saya pelakon lah, Datuk. Saya artis, saya perlukan keperluan untuk menjalani kehidupan kerjaya saya, personality saya semua. Tak faham. Tetapi dengan nikmat ni bila dah kahwin ni lah, nasib baik sempat lagi, Datuk. Sempat merasa. Alhamdulillah, banyak-banyak bersyukur. Sempat merasa sebelum Allah jemput untuk bertemu dengan Maha Penciptanya, Maha Bijaksananya Allah SWT. Saya nak tanya, tapi Sam tadi punya cerita ialah macam mana dia dapat dakwah, macam mana orang dedahkan dakwah, macam mana orang pertemukan dia dengan satu pertemuan yang paling indah dalam sejarah hidup dia, pertemuan dengan orang dakwah. Jadi dengan Zul sendiri, macam mana pertemuan itu berlaku dan prosesnya berlaku dan macam mana perubahan itu berlaku meninggalkan satu profession yang sebenarnya profession itu adalah mengikat kepada kehidupan yang dikejar selama ini. Aku nak berjaya, ingat profession seni lah yang akan memberjayakan. Tapi bila didedahkan, bila ada berjumpa dengan orang-orang bercerita soal yang lain pula dalam kehidupan, kita nampak satu shift yang besar dalam kehidupan seorang insan. Bila itu berlaku, macam mana dia berlaku? Masya Allah. Dia berlaku peristiwa ni 5 tahun yang lepas. 5 ke 4 tahun begitu. Saya balik daripada syuting. Waktu tu saya duduk di Shah Alam. Sampai ke rumah waktu tu hampir pukul 2 pagi, Datuk. Syuting ni begitulah. 2 pagi, balik pagi. Syuting ni. Anak seni ni memang habis masa dekat tempat syuting dekat lokasi. Jadi bila balik pukul 2, saya buka pintu lihat anak-anak kesayangan saya masih lagi menonton TV. Masih lagi dengan keadaan segar bugarnya tengok kartun. Jadi saya melihat anak-anak saya yang tengah seronok. Jadi kita pun raikan sama. Jadi di situ juga dalam penat tu saya tengok juga kartun. Saya tengok juga anak-anak saya yang tengah menonton bersama. Di situ terfikir, pukul 2 pagi, anak-anak saya masih lagi menonton kartun. Kartun hari ni 24 jam, Datuk. Macam-macam channel kartun ada. Kan? Terdedahnya dengan hiburan ataupun sumber informasi ni 24 jam kepada anak-anak. Jadi perkara tu, saya tak boleh salahkan dia lah. Saya yang sediakan benda tu. Dan bila dah lama mereka ni tertidur di depan TV. Jadi dalam keadaan mereka tidur tu tak teratur. Ada yang tidur macam ni, bersepah-sepah lah. Tidur depan TV, faham lah Datuk macam mana. Jadi saya pun bangun nak pergi bilik air tu. Saya terpandang wajah anak saya satu persatu. Ketika itulah Allah jentik satu fikir dalam fikiran saya. Ya Allah, ini anak-anak yang diamanahkan oleh Allah SWT kepada saya. Tetapi
apakah tanggungjawab saya kepada anak-anak saya? Okey, apa tanggungjawabnya? Adakah saya nak biarkan anak-anak saya dalam keadaan begitu selama-lamanya? Hidup dalam keadaan yang bersepah. Kan? Hidup yang tak ada peraturan, tak ada masa. Jadi saya fikir, apa yang saya perlu buat ni? Kan? Saya menangis masa tu. Saya menangis. Kata, takkanlah anak-anak yang mewarisi legasi saya ni hanya pada nama saja, iaitu nama mereka nama Islam, tetapi Islam tu tidak ada dalam kehidupan. Allah. Jadi saya tak nak benda tu dilalui oleh generasi saya, legasi saya, anak-anak saya. Apa yang saya perlu buat? Saya kata saya bingung. Saya ni bukan orang alim. Jauh sekali lah kan untuk nak habiskan masa untuk berdakwah, untuk bagi bantu agama, jauh sekali. Alhamdulillah, terdetik dalam fikiran saya ketika itu seorang sahabat yang saya rasa dia boleh bantu saya sebab dengan apa yang dia usahakan, iaitu insan yang berhati mulia, Ustaz Haji Samsul Rau baru dia. Masa tu juga saya terus ambil info, saya terus telefon dia. Nah, dia cakap, Assalamualaikum Joy, kat mana aku nak belajar Iqra? Pertama kali saya minta dia tolong. Jadi di situlah permulaannya. Besoknya tu dia telefon saya dan dia jemput saya untuk ke Masjid Negara. Masjid Negara tu saya pun pelik, apa hal pula nak ke Masjid Negara ni? Masjid lain tak ada ke? Saya duduk Shah Alam, tapi tak apalah sebab keinginan tadi tu dan menjadikan semangat kepada saya. Semangat dia menolak saya punya keinginan, jadi semangat. Dia pergi juga Masjid Negara. Jadi bertemu dengan sahabat Samsul Rawau dan juga beberapa orang lagi artis. Termasuk juga Kekanda yang berhati mulia, dia Asam ada masa di Masjid Negara. Dan ketika itu pertama kali saya pakai jubah Parsi Datuk. Yang tak ada lengan tu. Ya Allah, ya Tuhanku. Masa tu tak tahu. Tengok kata ni dia orang pakai jubah, saya pun pakai jubah. Tapi jubah yang nampak lengan tu. Tapi dalam tu alhamdulillah lah ada t-shirt. Jadi bila saya bersama dengan jemaah dakwah, dai-dai, daripada situ mereka telah serapkan kasih. Pertama kali melihat kehidupan suasana majlis ilmu dan saya bersama lama mereka ni menolak saya ke hadapan dengan rasa kasih sayang kerana Allah SWT, mereka telah menolak sehinggalah saya berhadapan dengan Tuan Guru Maulana Wahilmi. Face to face dengan dia. Itulah buat kali pertama. Jadi dekat situlah permulaannya. Dan saya rasa sangat-sangat manis bila berada dalam suasana majlis ilmu di Taman-Taman Syurga bersama dengan hari ini. Alhamdulillah makin lama makin membiak Datuk, sahabat-sahabat yang baik. Sahabat-sahabat bila saya lihat mereka, saya rasa ya Allah, ibadah aku macam mana? Solat aku macam mana? Bila lihat saya rindu kan. Ya, alhamdulillah. Saya rindu dengan suasana dakwah. Kerana dakwah ini membuatkan saya sedar siapa diri saya dan apa tujuan hidup saya. Allahu Akbar. Terima kasih banyak-banyak. Saya bersyukur kepada Allah SWT. Kerana Allah pilih saya yang saya ni bukan siapa-siapa dan tak ada apa-apa pun. Saya insan yang jauh daripada sifat-sifat kasih sayang yang hakiki. Kasih sayang saya banyak kepada dunia dan keperluan saya isikan dengan kehidupan dunia. Alhamdulillah Allah pilih juga walaupun saya, Allahu Akbar. Masya-Allah hari ini dapat bersama lagi. Allahu Akbar. Allah. Itulah permulaannya sehinggalah hari ini. Alhamdulillah. Okey Zul. Mana alhamdulillah. Maknanya ialah antara penggeraknya ialah anak-anak kan ya. Balik daripada syuting pukul 2 pagi, 2:30 pagi, tengok anak masih depan televisyen lagi, anak main game lagi, anak tengok kartun lagi, dan masa tidur pun nak pergi bilik air, tengok anak bersimpang siur tidurnya. Di situlah timbul tuan-tuan. Satu detik, dia kata tadi, detik hati. Hati terdetik tuan-tuan dan puan. Masya Allah, sayangnya pada anak, sayangnya pada tiap-tiap anak itu tuan terdetik hati. Macam mana dia, persoalannya? Adakah aku nak biarkan anak aku dihidup seperti ini?
Adakah anak aku ni terus hidup macam ni, tidak ada bimbingan daripada aku, tidak aku berikan pedoman kepada dia, maka dia terus telefon Samsul Gau-Gau, tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah, pergi ke Masjid Negara, berjumpa dengan yang tuan-tuan Maulana Wan Helmi. Alhamdulillah, sampai sekarang dah masuk tahun yang kelima agaknya bergiat dalam dakwah, dan dia kata selalu rindu, tuan-tuan. Perkataannya, the catchword is selalu rindu. Aku rindu kepada majlis. Aku rindu nak bertemu dengan kawan-kawan. Aku rindu pasal apa, tuan? Majlis itu diikat dengan kasih sayang. Rajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Mereka sayang kepada Allah. Mereka datang kerana mereka sayangkan Allah. Mereka berpisah pun kerana mereka sayangkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tali pengikatnya, tuan-tuan. Tak ada lagi tali pengikat. Tali pengikat sesama manusia, habis begitu saja. Habis kopi, habislah dia. Habis teh, habislah dia. Habis chapati, habislah dia. Tapi diikat dengan kebesaran Allah, tuan-tuan. Akhirat nanti, tuan-tuan. Kalau tali itu makin kuat, makin kuat, makin kuat, bila kita bertemu dengan Allah dan berjumpa di padang mahsyar nanti, tuan-tuan. Jadi, saya rasa, alhamdulillah lah, tuan-tuan. Kita raikan Zul, alhamdulillah. Dan dia sangat bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hidupnya, dalam satu jangka hidupnya, ditemukan dengan satu titik suasana, ditemukan dengan satu titik permulaan yang selama ni yang diburunya, yang dicari-carinya sampai 2 pagi, tapi mungkin tak jumpa lagi kepada arti kejayaan. Macam Sam tadi was looking for something, what success was. Tapi bila dia berdepan dengan teman-teman, bila cerita kebesaran Allah, baru nampaklah gambaran kejayaan yang sebenar, kejayaan hakiki dalam hidup. Okey, tuan-tuan dan puan, ya, dua-duanya saya nampak ada persamaan dan sebagainya. Tapi saya nak menyebutkan, tuan-tuan dan puan, saya ambil perkataan daripada Zul tadi. Rindu dia, ni. Rindu nak bertemu lagi dengan kawan-kawan. Rindu nak bertemu lagi, bukan saja nak bertemu makan minum, tapi rindu nak membesarkan Allah. Rindu nak berjuang bersama-sama 3 hari, 40 hari, tuan-tuan, 4 bulan dan sebagainya. Rindu, tuan-tuan, nak senyum ketawa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rindu, tuan-tuan, untuk memikul satu tanggungjawab yang pernah dipikul oleh, tuan-tuan, oleh siapa, tuan-tuan? Oleh manusia yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, tuan-tuan dan puan, insya-Allah saya nak serahkan kepada Sam, Sam. Cuba sikit ulas tentang kerinduan tadi. Dalam konteks Sam, kerinduan tu. Katakanlah you duduk di rumah macam ini sekarang, tuan-tuan. Ni PKP dah masuk 2 bulan ni, tuan-tuan dan puan, duduk di rumah, tak dapat gas tak dapat buat, bayan yang sebenarnya tidak dapat dibuat, keluar 3 hari tak dapat dibuat, pergi markas tak dapat dibuat. Apa rasanya kerinduan itu di mana sekarang? Di mana tempat kerinduan itu sekarang ni? Sila. Sila, Sam. Sam, do you hear me? Sam, tak dengar ke? Sam, tak dengar ke? Hello Sam, dengar tak? Hello, Sam. Dia macam line tak clear ke apa? Tak ada. Macam mana? Dengar. Alah, dah. Hello. Sila. I dengar you dengan Zul very clear. You Ya, dengar? saya dengar. Okey, dah dengar. Okey, dah dengar. Apa Zul dengar tak? Okay, dengar tak? Dengar. Alhamdulillah. Okey. Come. Okey. Sila. Okey. Sebenar hakikat rindu ni, kita nak rindu dengan Allah SWT. Allah. Rindu dengan apa yang Allah janji pada kita. Syurga. Kan? Inilah kita, jadi dengan kita ni KPK ni, bahawa kita baru rasa bahawasanya inilah hakikat rindu yang sebenar. Bila kita dapat rindu nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa masa ni lah kita ni tak ada siapa lagi dah. Kita dengan Allah aja. Di sinilah Allah nak latihkan kita. Sebenarnya satu hikmah Allah SWT jadikan kita ni lockdown, di mana kita dengar cerita kisah-kisah Nabi dulu kena lockdown. Nabi Yunus kena lockdown selama berapa hari? 40 hari. Nabi Nuh lockdown dalam kapal dekat almost 100 lebih hari. Jadi bila lockdown ni, ini datanglah timbul kita rasa Allah, rindu kita dengan Allah. Kan? Allah. Sebab baru kita berasa begitu semayang kita, Allah, ya Allah kau Allah. Apa kita dah tak ada jumpa siapa dah. Kita dah tak ada jumpa kawan-kawan kita dah. Kita dah sekarang dah macam
lebih kurang macam pergi macam suluk lah, lebih kurang lah. Tapi walaupun apa dia, keluarga masih ada, tapi kita dengan keluarga tu dah biasa. Tapi inilah Allah nak ajarkan kita supaya buatlah persediaan supaya Muhammad, aku nak kau supaya rindu tu je hanya pada aku saja. Itulah hakikat sebenarnya. Kan? Walaupun kita hari ni rindu juga dengan kawan-kawan kita, tapi kita faham besok satu hari kita akan tinggal mereka semua. Kita akan pergi seorang-seorang, dan insya-Allah besok kita akan bertemu sekali lagi dekat satu tempat yang dinamakan di dalam syurga Allah SWT yang Allah. kita nak. Amin, ajarkan amin. kita supaya mendapat hakikat rindu yang sebenarnya. Allah. Masya Allah. Zul, saya nak tanya Zul ya. Zul ya, dengan anak, dengan isteri, anak yang comel-comel, satu lagi perniagaan dan sebagainya. Saya nak tanya. 5 tahun sekarang ni kita berada dalam satu dunia. Dunia perniagaan pun masih ada, dunia kanak-kanak yang kita jaga pun masih ada, dunia keluarga pun masih ada, satu lagi dunia dakwah kita ada. Sekarang saya nak tanya ya, dibandingkan 5 tahun yang lalu, bila kita melihat dunia ni, kita lihat dunia anak-anak, kita lihat dunia keluarga, kita lihat dunia perniagaan, kita lihat dunia apa profession kita yang lepas dan sebagainya, macam mana, apa bezanya mata yang melihat 5 tahun dulu dengan mata hati yang melihat sekarang ini? Sila. Masya Allah. Okay, bila disebut tentang dakwah, saya belajar dakwah ni apabila permulaan keluar 3 hari di Pulau Perhentian. 3 hari pertama kalilah itu saya keluar di Pulau Perhentian yang dipimpin oleh Tuan Guru Maulana Wahilmi dan juga Ayahanda Dia Asem dan ramai juga sahabat. Itu first time. Bila saya balik 3 hari, daripada Pulau Perhentian, semangat dakwah tu dah mula meningkat. Daripada segi penampilan, daripada segi cara hidup, dah mula-mula nak belajar, nak usahakan. Dan dakwah tu pula serentak dengan kehidupan saya. Ya Allah. Apa yang saya belajar dalam keluar 3 hari, ya ini kasih sayang yang hakiki. Kasih sayang yang sejati. Apa yang saya nampak daripada hari pertama saya keluar 3 hari sehinggalah hari ini, Dia Sam Rasputin tak pernah lekang untuk suap nasi ke mulut saya. Allah. Betul. Allah. Yang memberi merasa kasih sayang dan kebahagiaan, yang menerima juga merasa kasih sayang dan kebahagiaan. Dan perkara ni saya belajar banyak daripada segi akhlak jemaah dakwah. Mereka tak sampaikan perkara-perkara iman ini melalui kalam saja, tapi mereka memperkatakan dengan usaha, iaitu dengan upaya, dengan kudrat mereka. Jadi benda tu masuk dengan perbuatan. Jadi bila benda tu saya belajar, keluar 3 hari, keluar 40 hari, dan perkara itulah saya bawa seiring dalam kehidupan keluarga saya hari ini, dalam kehidupan perniagaan saya hari ini, dan saya tahu hidup saya tak boleh lekang daripada dakwah. Kerana dakwah tu untuk islahkan diri saya, bukan nak mengislahkan orang lain. Dakwah tu untuk mengajar diri saya, untuk mendidik diri saya, bukan nak mengajar orang lain, bukan nak mendidik orang lain. Dakwah tu untuk belajar, buang sifat-sifat dunia dalam diri, buang sifat-sifat tuan dalam diri, belajar-belajar untuk sebarkan kasih sayang yang bagaimana selama hari ini saya dapat kasih sayang yang sejati daripada insan-insan yang korbankan harta, masa dan tenaga untuk perkara ini. Ini yang saya belajar dan ini yang saya bawa. Alhamdulillah, terima kasih Ayahanda. I love you. Dia Asem Rasputin. Masya-Allah. Nah, saya nak pergi pada Dia Asem. Dia Asem, tadi hujung daripada Zul kata tadi, tak boleh. Dakwah ni tidak boleh dilekangkan. Dilekang maknanya dakwah cannot be separated daripada diri kita. Kita adalah dakwah adalah kita. Pertaupan antara kita dengan dakwah. Tak ada dakwah kita kosong, tak ada kita dakwah akan kosong. Maknanya semuanya intercomplementary antara satu dengan lain. Manusia tak boleh tegak tanpa dakwah, manusia hatta tak boleh hidup tanpa dakwah. Manusia tak boleh hidup tanpa Quran. Manusia tak boleh hidup tanpa sunnah. Akhirnya manusia tak boleh hidup tanpa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perasaan itu tuan-tuan dalam masa 5 tahun daripada latar belakang
yang bukan latar belakang dengan agama, bukan berlatar belakang madrasah yang dimulakan tadi, sudah dapat masuk itu tuan-tuan dan puan, sudah tentulah intensitinya, gerak kerjanya yang betul intens, memungkinkan dalam masa 5 tahun. Ada orang 20 tahun pun tak dapat lagi. Ada orang 30 tahun pun tak dapat lagi. Ada orang sampai mati pun tak dapat lagi. Jadi Sam, macam mana caranya kalau kita nak ulas sikit tentang dakwah ini tak boleh dipisah langsung daripada diri seorang Muslim. Sila. Ya Datuk, kita kena faham. Kita perlu kepada makanan. Hari-hari kita kena makan. Untuk apa? Untuk jasad kita. Jadi dakwah ni perlu kena buat untuk apa, makanan untuk rohani kita. Supaya dalam benda kita ni ada roh. Kita ni hidup sebab apa? Ada roh. Bila Allah tarik roh kita ni, habislah kita. Kan? Jadi roh kita ni perlu pada makanan. Dan dakwah ialah makanan untuk roh kita. Supaya roh kita hidup. Sebab apa? Pagi-pagi, Datuk, cuba kita bangun pagi-pagi lepas sembahyang subuh, cuba kita buat satu buat harkah iman. Sama-sama dengan anak-anak kita, isteri kita, cerita tentang kebesaran Allah. Kan? Dengan kita cerita tu kita akan rasa semangat, kita punya semangat naik. Itu mana makanan rohani kita tu. Jadi bila ada rohani kita dah hidup, jadi dia akan hidup seluruh anggota kita. Jadi kita akan rasa apa hidup kita ni sebagai tanggungjawab, ada sebagai insan, apa tanggungjawab kita kena buat, apa kehidupan kita kena ikut. Jadi mula kita timbul kita kena bawa hidup kita lain tak ada, bukan ikut cara Nabi SAW. Mulalah kita belajar sikit macam mana cara Nabi makan, cara Nabi tidur, cara Nabi masuk tandas. Jadi ini semua perantaraan bila kita buat kerja dakwah ni, dia akan datang. Benda tu akan datang dalam kehidupan kita. Kan? Dan seperti Zul beritahu tadi, bukan setakat kita dapat ilmu tu saja dan kita praktikkan benda tu. Contoh macam kita keluar tu kan. Sebelum kita makan, kita buat adab makan. Jadi kita belajar tentang adab makan, terus kita praktikkan. Juga sebelum kita tidur, kita buat adab tidur. Dan bila kita dapat belajar sikit, kita praktiskan. Dari sikit-sikit, lama-lama dia dah jadi macam dalam kehidupan kita. Jadi sebenarnya dakwah ni untuk kita nak mengubah kehidupan kita ni kepada yang Allah nak kendaki. Kan? Allah dengan Rasul kendaki. Jadi inilah pentingnya kita semua kena melibatkan usaha kita dalam usaha dakwah ni supaya dengan dakwah ni dapat mengubahkan kita. Jadi daripada insan yang dulu ya Allah hidayat. Kan? Tapi sekarang dah sikit-sikit alhamdulillah lah kan. Mudah-mudahan kita akan bangun bersama-sama orang yang mana kita contohi. Siapa yang kita nak contohi, lain tak bukan jelah selain pada Nabi-Nabi ialah sahabat-sahabat. Sebab tu masa kita keluar di Salu, kita banyak muzakarah tentang sahabat-sahabat. Siapa sahabat-sahabat? Sahabat-sahabat ni telah ambil dakwah ni maksud hidup mereka. Kan? Mereka hari-hari sampai mereka bertemu satu sama lain. Selepas bagi salam, Assalamualaikum, mereka akan tanya macam mana keadaan iman kamu. Mari kita duduk sebentar, kita bermuzakarah tentang iman. Dan suasana dia suasana dakwah. Inilah yang Nabi SAW telah usahakan di kota Madinah, ialah suasana dakwah. Kan? Mana-mana orang pergi akan cerita tentang kehebatan Allah. Kan? Jadi bila kita dah cakap hari-hari tentang kehebatan Allah, Allah bila dah masuk dalam hati kita, jadi akan mudah untuk kita mentaati segala perintah Allah. Mudah untuk kita bawa kehidupan kita ikut cara Nabi SAW. Jadi tak boleh dakwah. Jadi dakwah ni sebenarnya kehidupan kita. Cari keredaan Allah. Kan? Hidup kita pun nak cari keredaan Allah. Dan sahabat-sahabat semua dah dapat keredaan Allah sebab apa? Mereka telah ambil kehidupan dakwah ni sebagai kehidupan mereka. Kerja mereka yang sebenarnya. Itulah Datuk. Okey, apa Sam, saya nak pergi kepada Zul lagi sekali Zul ya. Ialah cabaran, saya nak pergi cabaran ni, maknanya liku-liku ni basically ialah cabaran mehnah ya, liku-liku. Tapi saya nak tanya, perubahan yang selama 5 tahun tu, mungkin saya tak tahu, mungkin isteri pun bukan daripada kalangan mahat tahfiz, bukan kalangan madrasah, dan mungkin keluarga pun tidak di kalangan madrasah. Dan perubahan yang berlaku ini setengah orang mengatakan drastik. Tengok dah pakai jubah, tengok dah lain, tengok dah pakai janggut, dah pakai janggut.
lain tidak mesra yang lara ni kita tak apa mesra dah. Kita mesra lebih kepada cinta Allah, cinta Rasul, cinta berdakwah, cinta iman dan sebagainya. Cerita-cerita mengenai kehidupan yang biasa kita cerita dekat kantin ke, dekat kafe ke, di mana-mana, dah tak menarik kita lagi dah. Cerita yang menarik ialah cerita iman, cerita takwa, cerita ihsan. Perubahan ini, saya nak tanya perubahan ini. Macam mana keluarga anak isteri terima? Macam mana mak dan ayah terima? Macam mana mertua dan ipar terima? Macam mana perkelilingan keluarga terima? Dan akhirnya, macam mana teman-teman artis kita menerima yang sama-sama berjuang dalam dunia seni bersama kita menerima? Sila. Masya Allah. Dakwah ni mengajak manusia untuk berkasih sayang dan memperbaiki diri kita kan, Datuk. Nak memperbaiki diri kita dan untuk tingkatkan kebaikan kualiti hidup supaya apa yang berada dalam diri kita yang baik ni dapat dikongsikan. Ini dakwah. Sebab agama tu kasih sayang, full of love. Jadi kita kena tingkatkan rasa kasih sayang ni, rasa agama ni dalam kehidupan. Jadi bila dakwah ni, saya belajar dengan amalan, dengan adab, dengan sunnah. Dan dakwah ni adalah amalan yang paling tinggi yang Allah hadirkan derajatnya. Antara amalan paling tinggi, iaitu dakwah. Sebab dakwah ni dapat mengingatkan saya, lepas tu kita bercerita pun seronok. Sebab benda tu diceritakan lama-lama jadi seronok. Dan perkara-perkara yang sebelum ini saya tak tahu. Saya tak tahu pun cerita sahabat. Bila orang cerita tentang perang Badar, kita tak tahu itu adalah kemenangan yang paling besar di bulan Ramadan. Dulu saya tak tahu. Kita tak tahu bagaimana perjuangan, pengorbanan para sahabat. Saya tak tahu dulu. Tapi bila duduk dalam suasana baru, dalam suasana dakwah, setiap kali duduk dalam majlis taklim, dalam majlis bayan, duduk dalam muzakarah, perkara-perkara tu dah dapat masuk. Oh, seronok, benda baru. Dulu tak pernah rasa. Dulu cerita dunia. Dulu cerita dekat kedai mamak. Cerita yang dekat kafe dia macam Datuk cakap dekat kantin. Benda-benda ni. So benda-benda ni berulang-ulang kali. Pagi pun sama, malam pun sama, cerita yang sama. Kau cerita bola lah. Daripada pagi sampai ke malam. Tak ada keistimewaan. Tapi cerita sahabat, ada 124,000 sahabat. Nak diceritakan berulang-ulang kali pun tak jemu-jemu. Dan nak ceritakan keseluruhan pun tak mampu. Itu baru cerita para sahabat. Belum cerita lagi para nabi. Ada 124,000 juga. Para tabi'i, para alim ulama. Jadi cerita-cerita yang baru. Cerita yang baru bukan cerita angan-angan. Bukan satu cerita yang dikarang, dicipta oleh ahli-ahli maksiat. Tapi ini ahli-ahli yang korban untuk diri, kehidupan, harta pada agama. Takkan kita tak percaya. Jadi bila saya bawa benda ibarat macam inilah. Bila saya dengar dalam bayan. Agama ni ibarat cahaya. Ibarat macam tiang lampu yang ada. Lampu masih terang cahaya. Dan kita datang kepada lampu. Datang kepada cahaya. Bayang-bayang tadi di belakang. Bayang-bayang itu dunia. Cahaya itu agama. Bila saya datang kepada cahaya, bayang-bayang tadi ikut saya. Dunia ikut saya. Jadi tu ya Allah. Kawan-kawan gembira. Dunia datang. Makhluk datang. Daripada rezeki, Alhamdulillah. Ada ketenangan, kebahagiaan. Untuk menyelesaikan apa jua masalah. Kerana tadi kita dah ada sifat dakwah. Dah ada fikir risau. Bagaimana nak selamatkan hati kita, hati orang-orang. Jadi benda itulah. Dunia datang. Makhluk datang. Kegembiraan ni kawan-kawan ni Masya Allah. Sangat senang. Daripada segi ahli keluarga. Isteri saya masa-masa mula keluar dulu. Dia pakai tudung biasa-biasa je Datuk. Kan? Pakai tudung. Biasa yang jenis tu. Body pun pakai t-shirt yang agak-agak nampak lah. Anak muda. Remaja. Tapi bila dah saya menikah dengan dia. Lepas kami dapat anak 3-4 tahun masih lagi dalam keadaan yang biasalah saya dengan dia. Kita sama-sama saing untuk stylo. Tapi bukan untuk cantik yang hakiki. Tapi cantik yang sementara. Tapi bila saya keluar perbaiki diri saya. Bawa rasa risau. Rasa kasih sayang ni kena ni. Tak menegur, tak mengajak. Saya biarkan. Saya tak pernah kata awak jom pakai nikab. Pakai tudung labu. Pakai tak. Saya terus keluar. Saya rasa saya tak mampu. Saya tak mampu nak memberikan apa-apa kata untuk dia berubah. Jadi saya perlu, Alhamdulillah selepas 3-4 bulan saya balik, dia dah pakai tudung labu, dia dah pakai ninja, nikab. Dan saya rasa itu satu benda yang Allah, maha baiknya Allah SWT, Allah hadirkan dunia, kasih sayang.
Itulah dunia, nikmat dunia. Kasih sayang kan. Makhluk datang, dunia pun datang, kawan-kawan yang baik-baik datang. Masya Allah. Jadi bila saya duduk Dausa dan nak dibandingkan dulu, memang banyak kerugian lah. Banyak nikmat yang sangat-sangat besar. Walaupun saya rasa dekat syurga nanti saya bukan layak lah. Saya tak layak untuk nak melangkah ke syurga dengan amalan, dengan fikir saya. Tetapi saya rasa dunia ni Allah dah bagi kebahagiaan yang ada dalam agama, yang ada dalam dakwah. Alhamdulillah. Masya Allah. Sam ya, ini yang akhir dari daripada Sam yang akhir. Sam ya, untuk teman-teman kita, untuk teman ini ribuan para penonton tuan-tuan dan puan, insya-Allah kalau kita tengok pun tuan-tuan yang view kita sekarang ni pun masya-Allah besar, bilangannya sangat besar. Tuan-tuan ya, Sam kalau nak tinggalkan kita akan berjumpa lagi. Zul nanti bila-bila kita ada hari ni 15 hari bulan besok, kita ada paling tidaknya 14 hari, 2 minggu lagi Ramadan, 2 minggu. Saya harap mungkin minggu terakhir, satu minggu sebelum terakhir, saya nak kumpulkan semua teman-teman kita ni. Nak cerita betul-betul. Nak cerita daripada hati ke hati. From heart to another heart. Tentang dakwah. Supaya masyarakat faham. Macam kita tak faham dulu. Takkan kita nak biarkan masyarakat tidak faham. Kita rasa manisnya kepahaman. Sebab itu kita nak sedekahkan sedikit kemanisan itu, kepahaman itu kepada teman-teman, sahabat-sahabat kaum muslimin dan muslimat seluruhnya insya-Allah. Akhirnya Sam, apa yang you nak malam ni lah, kata orang untuk kita bawa tidur sikit malam ni, apa dia yang kita nak tinggalkan pada para penonton yang begitu taat, yang begitu setia tuan-tuan dan puan. Daripada 18 hari bulan Mac, Zul, 8 hari bulan Mac saya bersiaran sampailah kepada 8 hari bulan Mei ni. Tiap-tiap malam, non-stop tiap-tiap malam. Bukan saja tiap malam Zul, minta maaf saya sebut ni. Pagi pukul 7 kita dah mula. Nama sentuhan subuh. Lepas tu pukul 3 kita dah mula lagi. Pukul 3 tuan-tuan dan puan, ada satu namanya tuan-tuan, satu sentuhan namanya sentuhan duha, sentuhan zuhur dan sebagainya. Lepas tu pukul 5 petang. Pukul 5 petang ada lagi dan malam pukul 10 malam. Setiap hari. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat datang, tuan-tuan puan. Wan Helmi pun dah masuk dengan kita, bersama dengan kita. Ali Rusia pun dah bersama dengan kita. Saudara Usama pun sudah bersama dengan kita. Sekarang ini, saya persilakan tuan-tuan, Masya Allah, kita punya DR Sam dengan Zul Yahya bersama dengan kita. Betapa gembiranya saya. Gembira menyambut sahabat-sahabat saya. Mudah-mudahan tuan-tuan ini akan direkod. Malaikat akan rekod malam ni tuan-tuan. Bukan saja bahasa kita. Malaikat merekod tuan, insya-Allah intention kita. Kita bukan nak tunjuk-tunjuk, kita bukan nak melawa-lawa, kita bukan nak ranggi-ranggi, tapi kita nak membesarkan Allah, memperkecilkan diri kita supaya kita kerdil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sila Sam. Jadi Dato', nasihat itu untuk diri saya jugalah. Kan? Jadi apa yang saya nak nasihat pada saya ni, supaya kita ni janganlah tinggal kalau boleh satu sunnah pun dalam kehidupan kita. Inilah sunnah ni, dia ada kejayaan. Setiap sunnah ni pasti ada kejayaan. Dunia dan akhirat. Sahabat-sahabat pun berjaya sebab apa? Mereka telah mengambil, boleh katakan 100% kehidupan mereka ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi kita Arif. Kalau tak dapat nak ambil keseluruhan sunnah, janganlah kita tinggal keseluruhan sunnah. Takat manalah kita mampu. Dan hari ini kita menghadapi satu suasana yang begitu mencabar. Kan? Yang perlu kepada yang dapat menyelamatkan kita ni hanya dengan bila kita amal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab sunnah ni dia ada kejayaan. Dan sekarang ni kita menghadapi dengan ini wabak COVID ini 19 yang mana tidak ada vaksin lagi, tapi Allah SWT melalui Rasul Nabi SAW telah beri kita satu penawar. Apa penawar dia? Inilah saya nak, bukanlah saya nak kata kempen atau ni penawar dia ni. Saya pun dengar. Sila. Yang ni Habatus Saudah. Masya Allah. Habatus Saudah ni Nabi SAW bersabda, teruskan. Di dalam dia ada satu penawar dapat mengubati segala penyakit kecuali maut. Terang-terang ada hadis.
Jadi marilah kita ambil kehidupan kita ikut 100% kalau boleh yakin dengan sunnah. Dan sunnah ni pasti ada kejayaan. Jadi alhamdulillah ramai dah saya tengok yang orang yang dah mengamal sunnah ni, alhamdulillah. Sebab apa? Habatus Sauda ni dia ada satu yang menguatkan kita punya immune system. Menguatkan kita punya ketahanan imun kita. Jadi alhamdulillah bila kita dapat amal, jadi insya-Allah kan banyak lagi sunah-sunah seperti Allah kan minyak zaitun, jangan kurma. Jadi ini semua sunah-sunah ni dia ada hikmah dia. Dia ada kita pun tak tahu. Kan? Macam hari ni orang tanya saya ada tak kajian tentang ni. Jadi takkanlah kau nak amal ni nak ikut kajian. Amal lah sebab apa dia sunnah. Sunnah ni mesti pasti ada kejayaan. Kan? Sahabat berjaya sebab apa? Mereka telah ambil kehidupan mereka. Satu sahabat ni, Datuk, dia tak suka makan labu. Tapi bila dia dengar Nabi SAW suka makan labu, dia ambil labu tu, dia cium labu tu sebab apa? Dia tahu ni sunnah. Ini sahabat-sahabat. Jadi inilah hari ni kita ni berkat dakwah ni lah dia mengajar saya macam mana nak bawa kehidupan sekarang ni yang ikut cara Nabi SAW. Kita pun besok nak bertemu dengan Nabi SAW. Dan benda ini InsyaAllah. Kita apabila kita dapat menghidupkan kembali. Dan sunnah paling besar ulama beritahu ni lah bila nak amalkan sunnah bila kita buat dakwah ni, maka hiduplah sikit-sikit amalan sunnah tu dalam kehidupan kita. InsyaAllah. Itulah InsyaAllah. lebih kurang nasihat untuk diri saya jugalah. Memang banyaklah sunnah. InsyaAllah. Kan? Jadi itu tak belajarlah supaya kita janganlah tinggal. Bila kita dapat tahu benda ni sunnah, kita teruskanlah. Kan? Amalkanlah. InsyaAllah. Kan? InsyaAllah. Kita yakin dalam sunnah ni pasti ada kejayaan. InsyaAllah. Mana nak dapat apa tu sauda tu? Terus ke daripada Boleh kontak saya dah. rapat sikit tak nampak, rapat sikit. Ni. Alhamdulillah. Ini dia kapsul. Sunnah. Okey. Boleh terus dapat ya? Boleh terus Ya, call. insyaAllah. Boleh call. Kita pun ada dia punya minyak tu. Okey. Minyak Cantik. Masya-Allah. Kalau apa boleh hubungi saya lah. Hubungi terus. 013-313-3078. 313-3708. 313 Datuk. Yalah 013 3078. 3078. Ya. Tuan-tuan tuan-tuan boleh dapatkan insya-Allah hubungi terus 013 313 3078. 3078. Insya-Allah. Okey. Apa ni Zul, ada apa-apa yang nak ada apa-apa Zul nak sampaikan yang akhir dalam seminit 2 minit? Sila. InsyaAllah. Jazakallah khair. Okey, masya-Allah. Saya bila dengar kata tadi Datuk pagi daripada kuliah subuh, duha kan, daripada hari PKP, mulanya PKP sehingga hari ni masih lagi tak henti-henti dengan kerja dakwah. Itu kerja dakwah ni dia ketagih betul. Dia macam ketagih, dia tak ada tu dia jadi badan lemah kan tu kan. Dan saya pula hari ni sibuk dengan IG live. Tapi dalam saya punya style lah. Saya pun juga bersembang-sembang dengan followers, lepas tu cerita sikit-sikit bab iman kan, bab amal. Alhamdulillah. Jadi apa yang saya pesankan, lebih memesankan kepada diri hati dan saya lah. Musim PKP ni banyak sangat perkara yang Allah SWT telah fahamkan kepada saya. Bila pintu-pintu rumah Allah SWT ditutup. Pintu rumah Allah SWT ni diberikan rehat dulu, buat seketika. Dan tidak ada ibadah-ibadah berjemaah. Maknanya kita rasa sangat sedih. Tambah-tambah kami yang buat usaha dakwah rasa sangat-sangat sedih. Kecewa yang amat-amat sangat. Apakah dosa dan salah kita sehingga kan Allah SWT tutup rumah-rumah Allah SWT. Tapi apa yang baik, yang hikmahnya Allah hadirkan dalam kehidupan hari ini, Allah SWT tak nak hidupkan kasih sayang agama itu hanya di dalam masjid-masjid, di dalam rumah Allah SWT, di dalam surau-surau saja. Tetapi kasih sayang agama Allah SWT ni perlu hidup di mana saja.
kita yang ada kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maknanya hidup di dalam rumah, dalam kejiranan, di dalam tempat tinggal, di dalam tempat kerja. Yang ini saya kena ambil tanggungjawab untuk usaha bagaimana hari ini semua manusia dapat faham maksud agama. Apa yang Allah SWT inginkan kepada kita, yang ini agama ini hidup di mana-mana saja. Bukan hanya majlis ilmu, majlis berjemaah istimai ini hidup di dalam rumah Allah SWT. Tetapi hidup walaupun seketika kita keluar daripada rumah Allah SWT ataupun kita berada di mana saja, kita dengan niat berada di jalan Allah SWT. Sentiasa menyampaikan perkara-perkara yang hak, membesarkan kebesaran Allah, membesarkan kebijaksanaan Allah, rahmat, nikmat dan rezeki daripada Allah. Sentiasa ini kena bagi ni. Kena bagi. Sikit pun tak boleh simpan kebaikan. Agama ni tak boleh simpan sikit pun kebaikan dalam kehidupan kita. Nabi SAW tidak merahsiakan satu nikmat kebaikan. Semuanya Nabi sampaikan dengan baik, dengan bijaksana. Dengan bijaksananya. Allah bagi kepada Nabi SAW banyak sangat harta, rezeki untuk disampaikan, dan Nabi tak pernah simpan dan sembunyi ataupun rahsia daripada kita. Jadi hari ini saya faham agama itu perlu disebarkan. Perlu sentiasa kena mengingati. Perlu berada di tempat kerja, di tempat berniaga, di mana-mana saja. Main bola pun kena fikir, aku main bola ni nak ajak sehari sebelum maghrib, pasti semua dah balik rumah, dah siap sedia untuk menunggu waktu maghrib di masjid. Di padang bola tu dah ingat. Jadi insya-Allah kita dapat sampaikan berpesan-pesan, berpisah dan bertemu setiap kali hanya kerana Allah Subhanahu Taala. Amin. InsyaAllah. Tuan-tuan, sebelum kita berpisah tuan-tuan, saya nak menyebutkan apa yang sedang kita lakukan tuan-tuan. Kita nak banner ni tuan-tuan dan puan. Kita nak banner ini dipanggil tuan-tuan Anjung Husnul Khatimah. Tuan-tuan, ini Anjung Husnul Khatimah, tengok ya. Itu masjidnya. Masjidnya boleh menampung 1,000 orang ni. Kita tengok itu bangunan-bangunannya semua, ada dormitories-nya, ada chalet-nya, ada semi-D-nya. Tuan-tuan satu bangunan yang lengkap, kompleks namanya Kompleks Anjung Husnul Khatimah. 2 fungsinya. Yang pertama, kita nak melatih manusia. Setelah kita dakwahkan dia untuk bagi mereka ilmu alat namanya. Macam mana zikirnya, macam mana doanya, macam mana solat yang diterimanya, macam mana tuan-tuan dan puan, macam mana kita nak menangis di hadapan Allah, macam mana tahajudnya, macam mana berbaik dengan bapa mentua, mak mentua, macam mana berbaik dengan isteri, dengan anak-anak, tuan-tuan. Kita nak bina mereka dan kita nak menjadikan mereka bersedia bila-bila malaikat maut datang, mereka akan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sam, kalau kita tengok kawan-kawan dan sahabat-sahabat kita tuan-tuan, rata-ratanya ialah yang belum berjumpa lagi, yang tidak dijumpakan lagi tuan-tuan. Macam Zul, macam Sam yang cerita tadi tuan-tuan dan puan, terlalu ramai bilangan. Yang inilah tuan-tuan, kita nak jemput mereka datang sini. Di sinilah mereka datang 3 hari 2 malam. Balik, datang lagi 3 hari 2 malam. Balik, pasal dia modul. Modul 1, modul 2, modul 3, modul 4, modul 5. Semuanya modul-modul itu berterusan antara satu dengan lain. Diorang datang ikut masa diorang sendiri. 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam. InsyaAllah, apa yang kita bina? Iman. Apa yang kita bina? Taqwa. Apa yang kita bina? Ihsan. Ini menyambung secara praktikal daripada usaha-usaha dakwah daripada teman-teman yang kita semua buat tuan-tuan dan puan. Dijuruskan supaya betul-betul mati dalam kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Untuk anak-anak pula, Sam, untuk anak-anak pula, anak-anak yang berumur 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, datanglah ke tempat ini. Apa gunanya? Kita nak convert mereka menjadi anak yang soleh, anak yang solehah. Kecuali anak yang soleh, anak yang solehah sajalah yang boleh menkhidmati ibu dan ayah, boleh menjaga ibu dan ayah dengan sifat yang keimanannya. Boleh tuan-tuan, ibu ayah nak mati nanti, anak-anak akan mensedekahkan kita, menghulurkan kita. Apa yang dihulurkannya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah namanya mentalkinkan. Anak yang tak sembahyang tak boleh mentalkinkan. Anak yang tak pergi masjid tak boleh mentalkinkan. Anak yang jauh daripada Allah tak boleh mentalkinkan. Anak yang tak ikut sunnah tak boleh mentalkinkan. Sebab itu tuan-tuan, anak-anak kena ikut program ini tuan-tuan. Kena ikut program ini insya-Allah. Program ini tuan-tuan dan puan, diusahakan dananya secara yang pertama wakaf. Secara wakaf. Nombor 2 secara zakat. Nombor 3 secara infak. Nombor 4 secara tuan-tuan secara sedekah. Nombor 5 secara fidyah.
Nombor 6 secara amal jariah. Nombor 7 secara amal salih. Dan dia bukan untuk keuntungan. Not even one single cent untuk keuntungan. It is all kita buat semata-mata untuk Allah dan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan apa ni, dana ini kita macam tanahnya 4.5 ekar sudah dibeli. Kami sudah beli tanah itu 1 juta harganya. Dah dibayar tuan-tuan, diansur bertahun-tahun kita ansur. Dan tanah itu nama bukan nama saya walaupun saya beli. Tapi namanya Majlis Agama Islam Selangor sebagai pemegang amanah wakaf. Kita wakafkan tanah itu untuk dibangunkan Anjung Husnul Khatimah. Jadi tuan-tuan dan puan, inilah dia yang kita sedang usahakan sekarang ni tuan-tuan. Dakwah kita, ini kita dakwah. Tapi ini menjurus kepada hujung kehidupan ini. Kita kena mati dalam Islam, mati dalam iman, mati dalam takwa dan mati dalam ihsan. Kita harap tuan-tuan dan puan, insya-Allah tuan-tuan akan menghubungi kita juga 0136283985, 0136283985, 0136283985. Permintaan kita tuan-tuan di peringkat individu, tuan-tuan infaklah. Di peringkat family, satu infak, satu family, satu infak. RM1 pun tak apa tuan-tuan dan puan. Untuk kita membangunkan bersama-sama supaya nama kita terpahat di pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah kepada mereka yang menerima yang besar sikit dikecualikan daripada cukai pendapatan tuan-tuan. Dan kami bangunkan ini 2 organisasi, satu Yayasan Sabha, satu lagi tuan-tuan Perbadanan Wakaf Selangor. Perbadanan Wakaf Selangor bersama dengan kita membangunkan. Inilah sumbangan kita, legacy kita untuk masyarakat tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Yang sekali lagi 0136283985, 0136283985, insya-Allah. Cukup setakat itu tuan-tuan dan puan ya. Mudah-mudahan ada baiknya pada saya, ada baiknya pada teman-teman saya yang meraihkan kita pada malam ini. Terima kasih yang tidak terhingga kepada para penonton. Yang laki-laki, yang perempuan, yang jauh, yang dekat. Untuk pengetahuan Sam ya, kadang-kadang orang daripada London pun ada call. Orang di London pun ada memberikan respon. Orang daripada Singapura, daripada Brunei, Selatan Thailand, daripada Batam dan sebagainya. Tuan-tuan, inilah yang kita gunakan. Teknologi untuk membangunkan keimanan. Teknologi untuk kita hampir kepada Allah. Bukan teknologi menyingkirkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup setakat itu, insya-Allah. Saya harap Zul, bila saya hubungi nanti, kalau ada nanti di mana-mana lapang-lapang kita, begitu juga Sam, kalau saya hubungi nanti, insya-Allah marilah kita sama-sama. Saya tidak ada tujuan 2, tak ada tujuan 3. Satu saja tujuan saya, untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah terima amalan kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.